Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Terima kasih pada pengurusi, Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, adik kakak muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Pertama dan selamanya mengucap syukur pada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri peluang kita pada malam ini untuk sama-sama kita berjumpa dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati dan rahmati kita di saat orang panggil manusia dalam keadaan dunia ni telah kelai kabut, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mari pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Satu benda yang besar sebenarnya, iaitu hibui pada kita. Sebab apa? Sebab majlis ilmu ni adalah merupakan salah satu daripada yang kita sebut sebagai bagi sako Nabi, bagi benda Nabi tinggal. Dan dengan majlis ilmu ni lah benda yang kita dapat banyak pengajaran daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan syaratnya apabila kita duduk dalam majlis ilmu ni, tok guru hak mengajar ni mestilah siapa benda hak Nabi buat dan benda hak Nabi siapa. Bukan perkara yang mari pada diri dia. Kalau perkara tu mari daripada diri dia sekalipun, benda tu mesti ada nunggu dia, ataupun kita panggil mesti ada sandaran dia daripada apa yang kita sebut sebagai Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik kakak dirahmati oleh Allah, kalau kita tengok dalam banyak-banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang berkaitan dengan orang lain ni menjadi ladang pahala kepada kita. Ada hadis yang berbentuk Nabi sebut kita hubungi kita dengan Allah Ta'ala, semaya sunatnya, semaya tahajudnya, baca Qurannya, berzikirnya, hubungi kita dengan Allah. Ada lagi hadis yang mana orang lain ni adalah tepat kita buat pahala ke dia. Kalau kita tengok hadis Arba'in Nawawi, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu apabila dia tidak mengasihi saudaranya sama dengan dia kasih ke diri dia sendiri. So, ada satu hadis lagi juga dalam Arba'in Nawawi,
Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, nescaya dia berkata benda baik, benda banyak faedah bagi dia, aw liyasmut, ataupun dia diam. Dan siapa dia beriman kepada Allah dengan hari akhirat, Nabi sebut lagi, dia memuliakan tetamu, memuliakan jiran dia. Dan siapa yang beriman kepada Allah dengan hari akhirat, dia memuliakan jiran dia, memuliakan tetamu dia. Baik, dua hadis ni kalau kita tengok hadis berkenaan dengan adab kita, ataupun kita panggil akhlak kita, perangai kita dengan orang lain. Gapo dia Nabi nak sebut? Nabi nak sebut bahawa kalau kita mikir molek kepada orang lain itu merupakan ladai pahala untuk kita. Contoh seperti tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dalam banyak-banyak Nabi rukun iman perkara tu Nabi ambil dua. Siapa dia beriman kepada Allah Taala dengan hari akhirat. Sebab orang beriman kepada Allah dengan hari akhirat ni merupakan nunggu kepada iman-iman yang lain. Orang beriman kepada Allah, dia mesti beriman dengan gapo Allah Taala buat turun. Orang beriman kepada Allah, dia mesti beriman dengan apa yang Allah Ta'ala kirimkan, itu Nabi SAW. Dan dia beriman kepada benda-benda yang Tuhan suruh beriman. Dan sebab apa Nabi sebut akhirat? Sebab orang mukmin ni sebenarnya, apabila orang mukmin ni fikir berkenaan dengan akhirat, lebih daripada dunia. Kalau nak ke dunia saja, Tuhan sebut man kana yuridul hayatid dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Mana-mana orang nak kepada yuridul hayatid dunia, nak kepada kehidupan atas muka dunia, wa zinataha, dan perhiasan atas muka dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, tu hawi belaka, cukup tu hawi ke dia, tapi sikit pun aku tak kurang. Akhirat boleh ke apa? Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Oleh kerana dia tu nak ke dunia berdoa sampai lupa kepada akhirat. Di akhirat tak ada cadangan hak lain aku cadang ke dia kecuali sebuah neraka untuk dia. Ni hak kita takut ni. Nescaya orang hak fikir ke akhirat dan beriman kepada Allah ni adalah salah satu daripada kesempurnaan iman dia. Cuma Nabi raya falyaqul khairan, dia berkata benda baik, kecek benda baik, kecek yang menyenangkan hati orang. Berkecek dengan orang ni sebenarnya orang yang dengar adalah ladai pahala kepada kita. Bila kita tengok ulama hadis kita mari duk tafsir dalam hadis ni, kecek benda baik ini termasuk dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, iaitu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah, ajak orang kembali kepada Allah Ta'ala dan beramal soleh. Di atas apa? Di atas dua perkara. Di atas watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Di atas watawasau bil haqqi, di atas nasihat kepada barang yang benar, watawasau bis sabri, dan nak royak barang benar tu kena sabar. Barang benar ni dia akan bertembung dengan batil. Dia balah di antara benar al-haq wal batil, kita panggil. Balah di antara benar dengan batil ni, dia akan balah sampai kiamat. Tak lesah begitu. Sebab ada tadi qaulan mimman da'a ila Allah. Ada orang yang mengajak da'a ila Allah, balik pada Allah. Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia hadis Nabi sebut? Doa ila abwaab jahannam. Ada pendakwah ajak orang juga tapi ke neraka Jahannam. Sebab tu nak jadi pendakwah akhir zaman pun jaga-jaga, takut dakwah orang masuk neraka. Tak masuk neraka apa-apa, duk ayat hadis plesu. Duk ayat hadis plesu.
Duk royak kaifiat, duk royak mimpi. Kalau nak mimpi lah adik kakak, tak kena ngaji. Tidur nara pun mimpi. Anak kata kau orang ni. Kau bahasa lagu mana? Adik kakak bahasa mana dengan mimpi ni bahasa kenal kau. Kalau kita kecek dengan orang kelas rendah, adik kakak semua ni orang kelas tinggi. Orang boleh mikir. Orang ngaji. Kalau kita kecek dengan orang kelas rendah, orang kampung pun, bagi mimpi ni dia tak boleh nak terima bagi mimpi. Tapi bapa yang ada ke boleh terima bagi mimpi? Bapa ada ke terima? Kerana dia telah memandulkan otak dia, orang panggil. Faham tak sini mandul ni makna kata kalau kucing ngak kita kerak dah dia, tak beranak dia. Bahasa Malaysia baik kasih, kita kasih dia. Kucing ni kita suruh dia beranak, kita kasih dia apa jadi gemuk kan. Otak orang ni bila dia tu kasih otak dia sendiri bodoh. Kau lama kau bodoh, tidak kau cerdik. Boleh faham ke tu? Maaf lama sebut bodoh tu, bab bodoh sungguh. Kalau jahil adalah Quran, juhala dia panggil jahil. Kalau ngaji boleh ilmu. So laginya jenis sufaha. Sufaha ni bodoh juga. Bodohnya tak nak ajar. Kalau kita ajar, dia klik kita semula. Dia kata kita pula tak betul. Padahal dia tak betul. Ini panggil sufaha. Itu bahasa Arab. Kalau jahil, awak ni jahil, dia panggil jahil pun tak apa, boleh ajar. InsyaAllah, orang yang tak ada ilmu, orang jahil ni bila dia ngaji dia ada ilmu. Kalau jadi masalah, dia jahil sekarang. Bila kita ajar, tak si bakar buat kita. Nak bakar mimpi. Tak ada payah mimpi tidur banyak, mimpi banyak. Tak kena ngaji. Kita tak kena beli, tiket kapal tak kena beli. Pisah gapo pergi ngaji, pas ke Jamil, pas mana kalau nak mimpi, duk kata baru pun mimpi. Kau pasal lagu mana? Kalau mimpi tak ada payah, duk mana pun mimpi. Duk atas dangar pun mimpi. Tak kena ambil semayan, mimpi molek-molek. Mimpi orang pun tak marah kita mimpi. Siapa nak marah kalau kita mimpi? Tak ada orang marah. Tak ada orang marah kita nak mimpi gapo. Muka mimpi kita, ikut kita. Pada kau yang mimpi sokar malam mimpi. Lepas tu hak tu pula mimpi, lepas tu hak ni pula mimpi. Orang boleh pakar bagi mimpi zaman hari ni. Orang tolak hadis Nabi, tak pakar hadis Nabi. Pakar mimpi lagi hak paling besar. Ni orang panggil apa ni? Doa ila abu jahannam. Dia ni pendakwah tapi menyeru kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada cerita bab mimpi. La haula wala quwwata illa billah. Adik kakak rahmati oleh Allah, sebab tu ilmu pada hari ni orang kita ni dia kena mikir sikit. Dia bukan terlegok. Orang bui terlegok dak. Kita kena orang bui ilmu pada kita. Bukan kita nak fikir menasabah tak menasabah. Bukan lagu tu kita fikir benda tu Nabi royak ke tidak. Sebab kalau kita duk kecek benda hak syarak, benda hak agama, dia mesti kena mari pada Nabi SAW. Mesti mari pada Nabi. Dia tak akan jadi mari sore-sore dia dok. Dia mesti mari daripada Nabi SAW. Dah kalau tak ngaji hak Nabi nak tahu mana. Ustaz hak mengajar tu sendiri hak Nabi tak tahu. Kita tak sah duk kata kita banyak ilmu lah adik kakak. Minta maaf hamba sendiri pun, siapa-siapa pun. Orang Melayu kita lah hamba sebut. Nusantara kita ni miskin ilmu. Miskin. Tak percaya? Acuak mari kita. Kita tafsir gapo orang Melayu buat. Hamka daripada Indonesia. Tafsir Al-Azhar. Suhur dan tafsir dia bagus. Siapa dia lagi? Oh kita tafsir Melayu. Secara jelas supaya hamka tu ayat 2 3 4 huraian tak ada. Malaikat terjemah sikit. Kalau dia Pakistan ada beribu jilid lagi tafsir dalam bahasa Urdu yang tidak diterjemah dalam bahasa Arab.
Hak mari duk terjemuh oleh bahasa Inggeris dan bahasa Arab ni hanyalah suku daripada makhtutat yang asal, daripada tulisan yang asal duduk di maktabah. Khazanah Waliullah Dehlawi. Kalau lagi di India, Pakistan ni, nama ni agak masyhur sikit. Waliullah Shah Waliullah Dehlawi. Kitab hak dia tulis lah bahasa Arab ada, bahasa Parsi ada. Berapa kerat baru hak diterjemah. Berapa kerat baru hak diterjemah. Nak kata khazanah ilmu tu penuh duduk situ. Shah Waliullah Dehlawi orang India. Orang India. Tapi dia punya tulisan dia, Masya Allah, tak ada seorang yang ngaji hadis pada hari ini tak kenal nama Waliullah Dehlawi. Kalau orang kata dia mau ngaji hadis, dia mau tak kenal Waliullah Dehlawi, mana kata dia mau tak ngaji hadis. Sebab seluruh sanad hadis di atas muka dunia ni pergi ke dia. Kalau kita kira bab sanad, lagu mana dia buat balik ilmu daripada Madinah buat balik ke India. Dan dia ni juga keturunan Sayyidina Umar bin Khattab. Dia menyatukan di antara balah mazhab, dia menyatukan kepala tu orang. Dia letak benda depan, benda yang diutamakan dalam masyarakat, gapo dia hak perlu kita utamakan. Orang duk bincang masalah khilaf, masalah gitu, masalah gini. Masa tu Inggeris datang jajah di negara-negara benua India. Dia kata kita duk balah sama-sama kita, tapi otak kita dijajah oleh Inggeris sebenarnya. Dia tulis satu tulisan teguran dia kepada alim ulama. Kena mesti alim ulama, mesti dia ni seorang yang amanah kepada ilmu. Ilmu yang ada ni Tuhan sok jawab di hari akhirat. Dia buat satu khazanah ilmu yang cukup comel. Tak ada orang ambil PhD kalau dia tak baca kitab Hujjatullah Al-Balighah. Hujjatullah Al-Balighah ni satu kitab orang panggil kesan daripada kita buat syariat agama. Kesan daripada hukum hudud, kesan daripada hukum qisas, kesan daripada kita semaya, kesan daripada puasa. Semua ibadah yang Tuhan wajib kepada kita ni sebenarnya ada kesan kepada masyarakat, kepada negara, kepada diri kita, kepada keluarga. Ni Waliullah faham dah. Orang ambil PhD mesti baca kitab Hujjatullah Al-Balighah. Dah jarang orang lah. Kalau tanya orang ngaji balik-balik daripada luar negara ni, ada ke tak kita kata sanad Hujjatullah Al-Balighah. Jarang orang yang ada sanad Hujjatullah Al-Balighah. Sebab apa? Sebab kitab tu orang India sendiri pun, orang Pakistan, ulama-ulama dia pun tak ada nak cara lah mana. Puncanya ke apa? Puncanya ni, puncanya dia kritik orang-orang yang berkepentingan menggunakan agama untuk kepentingan hidup atas muka dunia. Kita tiba di zaman ni, kita kena royak bagai lagu. Kena royak bagai lagu. Sebab tu, adik kakak rahmati Allah, hamba sebut tadi, kalau kita mikir bahawa dia tu ladai pahala kepada kita, kita tak kecek bagai sia-sia ke dia. Nampak tak Islam ajar? Kalau kita mikir sayang kita ni ada ladai pahala kepada kita, kita kecek tak buat sakit hati dia. Bapa dia ni ladai pahala kepada kita. Kita kecek bagi manfaat kepada dia, dia boleh sapa ke orang lain, kita boleh pahala, dia juga boleh pahala. Dan Nabi ajar kalau kita tak boleh nak kecek bagi molek, kita senyap. Senyap tu lebih molek daripada kecek kalau kita kecek bagi tak molek. Itu dia jelah agama kita. So, falyakul khairan aw liyasmut. Yang keduanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, mana-mana orang beriman kepada Allah dengan hari akhirat, gapo dia buat pula? Selaginya bismillah. Selaginya dia buat apa? Selaginya adik kakak, dia memuliakan tetamu dia. Muliakan tetamu. Allah, tetamu mari di rumah kita ni adalah satu rahmat Tuhan beri pada kita. Tuhan nak beri pahala dah kita bila tetamu mari di rumah.
Allah, sampai kita tak kena kecek banyak tetamu mari rumah kita pergi buat air selalu. Air panas so, air sejuk so. Tak ada kena tanya dia nak minum air gapo. Tak ada kena tanya air gapo. Buat air gapo hak ada rumah tu buat belaka kalau ada. 4-5 jenis, 4-5 jenis. Itu ubik dia payah gapo moga air ya tak habis. Boleh peti boleh jebur ke mana-mana dah ni. Payah gapo moga buat air. Air panas TO. Air merah. Wih ke dia nak air mana so? Biar dia pilih. Ada minum air tu. Ni tanya dia nak minum air gapo, ni tanya gapo kalau aku nak minum air aku berhenti ke dawa bujan tu. Kau tak mari mahmum. Nah, nak air panas ke air sejuk ni, buat belaka panas ke sejuk bakar panas sejuk. Kalau dia nak air panas, dia minum air panas, tak minum sejuk, dia minum air panas. Itu cara dia. Pada gapo, tepung ke gapo ke dapur kita tu akak lagi. Tetamu tak ada hak nak tikar. Nak order ke tuan rumah nak buat tu nak buat ni. Bukan kedai ni rumah orang. Nah, hak tu tuan rumah hidup, hak tu makan. Zaman lo ni lagi mudah nak mari di rumah hello dulu. Ada mana kau nak pergi rumah demo ni? Tahu dah kita ada terima tetamu, kita pergi belilah bawah kayu. Apa alasan kita tak sejamu dia? Apa alasan? Dia bagi bawa pahala kita, bawa rahmat kita. Tu ladai pahala kita tu. Kebun pahala kepada kita. Bila kita terima tetamu, kita boleh pahala besar. Boleh pahala besar. Nabi suruh layan tetamu ni layan sungguh. Bukan main-main dah. Gapo hak dia perlu kita kena cukupkan sebab dia tetamu kita. Rahmat tu hewi kita kalau kita layan tetamu dengan baik. Sabit budaya orang Arab ni, kalau dia terima tetamu tu jangan makan habis. Gapo hak tuan rumah bui. Sebab budaya orang Arab ni gapo dapur dia waktu bik belaka. Kita Melayu ni habis sikit lagi. Tuan rumah waktu bik belaka. Nah, tuan rumah kelih Allah dia ni tak retilah. Tinggal sikit biarlah, tinggal ke tuan rumah jangan makan belaka. Tu kalau kita pergi jalan rumah orang Arab. Kalau ke Saudi kat mula-mula dia bagi qahwah kita. Qahwah tu. Kita duduk makan Masjid Nabawi tu kan, air sepuh air halia tu dah. Lepas tu, gapo ke panggil manisai, wah tamak. Makanlah buah kayu ke gapo ke makan nasi. Lah kali baru dia buat syai. Syai tu biasa lah sekali. Su akhir. Mana kata lepas makan syai tu boleh klik kalau makan syai tak klik lagi pasal tak reti. Dah. Awak syai ni kan air perambak orang panggil air hambak. Tuan rumah waktu ambil syai tu maknanya jangan pergi lama-lama rumah orang. Kalau tak ada gapo sementah-mentah sudahlah. Kalau tak perlu kepada hajat gapo. Ni adab kita memuliakan tetamu pun ada, adab tetamu mari rumah kita pun ada. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman kata Allah, la tadkhulu buyutan, jangan masuk rumah orang lain kecuali rumah kamu. Hatta tasta'nisu wa tusallimu, kecuali mu kena minta izin dengan dia dan kamu kena beri salam. Assalamualaikum. Itu di antara adab Islam. Maknanya tetamu mari pun boleh pahala. Kita hak tetamu mari pun boleh pahala, dia alik dia pun boleh pahala juga. Besarnya memuliakan tetamu. Sehingga dalam kalau kita tengok syair-syair Arab yang masyhur, kalau tetamu tu mari dengan musuh kita. Musuh kita marilah keadaan pedai bersarung mana tak sibalah lah. Kita kena terima dia sebagai tetamu. Oleh kerana tu Islam dia tak boleh bunuh utusan. Utusan yang diutus oleh kerajaan mana mari jumpa dengan Nabi, mana Nabi bunuh. Tapi tengok betapa jahatnya orang yang bunuh utusan Nabi SAW sehingga berlakunya peperangan. Orang bunuh utusan Nabi sebab dia tak ada agama. Sebab tu Allah kata dalam isu Palestin sehari dua ni, orang kafir sokong Palestin di atas dasar kemanusiaan. Semangat manusia sialah kena buat nyanyi korek.
Nyayolah dia orang panggil cedera banyak, anak-anak pun mati, hospital pun kena bom. Dia buat nyanyo situ. Kita dah. Kita sokong Palestin ni kerana apa? Kerana dia adalah Muslim dan satu agama dengan kita. Kerana perjuangnya orang Palestin ni perjuangnya akidah. Bukan perjuangnya tanah air saja. Perjuangnya dia tu perjuangnya akidah. Bapa Zionis ni duk mari duduk tempat tu bapa banyak lagi muka dunia kalau aku ingat mula. Seorang pemimpin dunia pernah tawar kepada dia satu kawasan untuk dia jadikan penempatan negara dia. Bapa dia tak sih? Bapa dia nak ambil juga Baitul Maqdis, Al-Aqsa Syarif dan juga bumi Palestin. Sebab apa? Sebab dia kata hak ni adalah bumi datuk nenek moyang dia. Sedangkan dalam kitab Yahudi Talmud jelas-jelas kata bahawa Yahudi tidak boleh bina sebuah negara kerana Allah Ta'ala telah murka Yahudi. Allah Ta'ala telah laknat Yahudi ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, di atas lidah Nabi Daud, lisan Nabi Daud dan Isa anak kepada Maryam. Yahudi tak boleh ada negara, tu laknat. Yahudi yang berpegang dengan kitab betul orang panggil ortodok, dia tak duduk di Israel. Dia duduk mana? Dia duduk rata-rata. Rata-rata dunia dia duduk. Sebab dia tidak akan duduk dalam negara Israel kerana bagi dia tak boleh ada negara. Itu akidah dia. Hak mari duduk ni orang panggil Yahudi hak jenis lawan Tuhan dia. Zionis dia panggil hak mari duduk. Gapah tanah orang sehada? Wak supaya tanah mak bapak dia. Bapa nak sangat kerana itu tempat suci bagi agama dia dan itu tempat suci bagi Nasara dan sememangnya itu tempat suci bagi Islam. Berebutlah tiga agama ini untuk tanah bumi Palestin. Jadi kalau Mak Saleh ke orang kafir mana ke dia sokong Palestin, sokongan dia itu kepada kemanusiaan, bukan sokongan akidah. Kita ni sokong akidah. Darah anak dia tu darah anak kita. Nyawa dia tu nyawa kita. Luka dia tu luka kita. Boleh kata kita tak cenderung tidur kalau tengok Palestin. Tapi kita duk tidur kerah-kerah makan kenyap perut. Seseng pun tak ada kita batu Palestin. Doa pun tidak pada orang Palestin. Malah kita kata pula bahasa dia dah lah ustaz dia tu gitu sama orang Arab ke jenis kerah ke. Padahal dia lah tentera yang paling mulia. Bahawa telajak mulut pula kata ni tak boleh, Hamas ni dia sokong Syiah. Bahasa jenis cegedik berdoa. Payah juga orang cegedik berdoa ni dua kali, orang cegedik berdoa dengan bodoh berdoa. Hak tadi bodoh berdoa. Nak ajar awak tak reti, tak ngaku tak reti ni payah tak. Hak ni bahasa reti ni. Reti kan ni. Tapi berasa pandai sore dia. Payah kalau orang pandai sore dia payah. Hidup sore dia tak hidup orang lain. Kalau kita berasa pandai sore kita. Tak ada sebab dia nak kata Hamas. Hamas adalah salah satu daripada parti politik yang memerintah Gaza. Memerintah Gaza. Dalam keadaan tak ada ekonomi, tak ada gapo, tak ada negara mana nak batu. Negara Arab. Negara Arab nak batu Gaza. Oh tak ada lah, kedia-kedia ni baru bunyi. Kedia-kedia ni baru bunyi. Lepas berani sikit. Lepas Cina duk round dunia, duk tawar projek, duk tawar go tu Cina, tawar baru berani. Mula duk Amerika duk tawar mula. Dan ni mereka nak mampu dak. Nama kena ban Facebook kita. Dah. Moga kita kata ke dia dari rumah dia. Pasal dia dah dah, bukan rumah kita. Facebook di rumah dia. Baru ni TikTok ambo kena ban baru ni. Duk ceramah, duk koyak Palestin gay ban demo. Ban lagu mana ada orang ripu, ada juga menata Yahudi lah TikTok. Padahal Cina dah.
Tak ada pelik. Orang Melayu, Malaysia, sebelah orang kena igak ejen Mossad Yahudi. Hak bunuh engineer senjata Palestin kan? Doktor tu seorang duk Kuala Lumpur tu kena bunuh pada ejen Mossad tu. Hidup mewah. 100,000 lebih Yahudi bui sebulan-sebulan. 100,000 lebih Malaysia. Orang Melayu. Ini ucapan hamba direkod dalam Facebook. Hamba bertanggungjawab di atas apa hamba kata. Sebab apa? Sebab polis royak. Polis Malaysia royak. Ejen Yahudi. Ingat kau Cina. Rupanya Melayu. Tu ejen Yahudi dia kau. Sanggup duduk bersama dengan Yahudi. Baru ni menteri luar daripada Israel kata apa? Dia kata puak-puak hok payah terjun ni mari duk berlatih Kuala Lumpur, dia kata. Berlatih Malaysia. Munggu Malaysia ni suka dia panggil payah terjun hok ada enjin tu dia buka luar. Siapa-siapa dia kakak boleh pergi main. Ambo kalau tak naik ambo pasal berat. Takut jatuh gong, tak ada terbang mana. Dah, dia pakai enjin kat belakang ni, bah tu naik kan, supaya hamah duk serang. Itulah. Di Bukit Keluar pun ada, di Terengganu pun ada, di Kuantan pun ada, di Johor pun ada, banyak sukan ni. Mahal lah sikit. Memanglah orang-orang Arab kalau mari melancong Malaysia dia boleh naik ke ni. Pak dia tak ada. Dia kata mari buat latihan Malaysia. Menteri luar Malaysia kata mana aku tahu dia mari buat latihan ke apa? Dia mari sebagai pelancong. Mari sebagai pelancong. Nak lagu mana? Mari naik pergi. Hak tu dia bengong. Bengong sehari dua Yahudi ni jenis bengong sikit. Keluar otak dia, tak ada nak mikir. Lepas tu Iron Dome dia panggil. Iron Dome ni nak kan dia bukan air ni. Dia kalau kita atas peluru gitu, benda ni automatik, radar ni dia boleh kesan peluru tu. Lepas tu dia atas pula penangkis peluru, dia tendang peluru tu sama ada balik semula pada tempat asal hak dia lacak tu ataupun netuk atas udara. Dia panggil peluru serangan penghakis dia panggil. Ya, kau boleh baca benda ni dalam Google pun ada. Dalam dunia ni Korea Utara, Jepun, Israel. Kok canggih sekali benda ni. Canggih. Israel paling canggih sekali. Dia duduk soho 4-5 tahun dia kata tak ada negara lain, negara dia ada. Kabar-kabar masuk ke payah terjun tak nak kesan. Tuhan punya kuasa. Hampir gila general Israel ni, hampir gila. Duk mikir bagai lagu ni. Kita nak royak demo perjuangan kita ni bela agama, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Siapa yang tolong agama Allah, dia akan ditolong oleh Allah Taala. Sebab perjuangan kita akidah. Batu puak-puak Palestin dia tak takut. Dia tak takut. Yahudi lari perang. Saya dua ni pergi ke Rusia, nyahambak ke Rusia. Jangan masuk negara kami, wahai penjajah. Dia suruh hambak kelik waktu pergi. Nak pergi Rusia tak boleh. Sama-sama kafir tu tak boleh hidup. Tak boleh masuk negara Rusia. Tak ada orang terima Zionis ni muka jahat. Penjahat dia ni. Tak ada orang terima. Gak menakutlah pula. La tuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judub. Mereka tak berani Muhammad berlawan kamu salawasa kecuali di balik benteng yang mereka bina. Benteng ni makna apa? Ada pagar hak dia bina. Siapa pagar paling besar kali Yahudi? Mereka. Menteri luar Kuwait dalam persidangan dia akak buku. Dia kata ni, dia kata normalisasi Israel. Kalau kita duduk becek 4-5 bulan lepas, dia kata tak ada tempat benda ni di negara Arab kecuali di sini. Pum, dia tahu siapa. Menteri luar Kuwait, menteri luar kota lepas terus. Saudi baru bunyi. Kita kata Saudi Muhammad Salman kata kita stop dulu bicara pasal normalisasi Israel. Kita senyap dulu.
Keluarlah ucapan-ucapan Muhammad bin Salman kata, untuk tahu-tahu ke datang, nampak kita nak nego ni, kita guna mata orang Cina pun. Nampak nak alih boh dah tu. Ada boh besar dah mari tu. Nak buat mana kalau tak baik ke Cina, tak siap bangunan cermin dia tu. Mujur juga. Siapa pun mujur asalkan cakap sokong Amerika, sebab hidup Amerika, hidup Israel. Boleh faham ke ni? Dia kakak semangat dengar tu. Kalau dengar Israel kat semangat, subuh tak mari. Bukan demo lah orang lain lah. Kecek Israel bergagar-gegar. Subuh pukul 8. Jamuk pun 2 hal lah. Tak gerak. Nak lawan Israel setara tu tak gerak lawan. Ya, kita dah lawan Israel. Dia penuh sejik sekali kat ambayah subuh. Baru basal gerak. Nak lawan Israel ni pandai. La hawla wala quwata illa billah. Tu nak ayat keadaan umat Islam seluruh dunia hari ni. Kita balik pada kita sebut tadi, kalaulah umat Islam ni sama-sama fikir mu ladai pahala aku ladai pahalamu, supaya Nabi kata tadi, tak berlaku bagi lagu ni. Tak berlaku bagi lagu ni. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, mana-mana beriman kepada Allah hari akhirat, dia memuliakan jiran dia. Jiran dia. Siapa Nabi kata kalaulah Islam ni bui, Nabi kata syariat ni bui, gak aku nak suruh jiran ni boleh makan harta saka. Nak oyak bui jiran ni, orang duduk sebelah rumah kita, duduk dekat kampung kita ni, betapa dia tu penting bagi kita. Kadang-kadang dia baik lebih pada adik-beradik kita lagi. Mungkin adik-beradik kita jauh, dia hak paling dekat, sakit dia tahu dulu. Habis kita tak boleh menyakiti jiran kita. Buat sakit ke dia tak boleh. Nabi kata tak berimeh mu. Kalau mu ni tidurlah keadaan kenyang, sedangkan jiran kamu lapar. Nabi kata tak berimeh mu. Kalau mu tidur kenyang perut mu, tapi jiran kamu lapar. Adik kakak bayar, kalau kita tengok kita suluh pula di Palestin, negara jiran-jiran dia tu negara-negara Arab belakang, negara jiran dia tu. Dia buat gapo? Jawablah sesok lepas tu. Kita ni jauh juga. Tu hak dekat dengan dia, tu hak dekat. Nampak lele Yamen so ya duk bunyi pun. Yamen ya duk bunyi. Negara hak paling miskin sekali. Paling badui sekali tak duk Yamen. Kita duk Yamen, tahu orang Yamen ni mudah-mudah dia. Kita ada payah mana dia. Dia mudah-mudah dia, kira dia. Kalau hak baik tu baik sungguh. Kalau hak baik situ mari sini, halah malaikat sini. Tapi kalau hak jahat tu halah habis sentence sini. Meneh dia. Nak yak bui. Sipir dia gitulah orang Yamen ni. Kalau hak baik tu kan. Nak buat natu. Nak buat natu baik orang mau masuk kabilah kita lah, dia kata dia kalau nikah mesti ada restu daripada kabilah dia. Kabilah puak dia lah. Mesti dia mau masuk kabilah kita lah. Duk tahu anak dia kalau hak baik. Kalau hak tak baik kan, yang kekeh sungguh kita. Tetapi adik kakak kena ingat, ramai mana pejuang-pejuang di Yaman, orang Yaman asal hak berjuang di Afghan dulu. Termasuklah Syekh Abdul Majid Zindani. Boleh buka Google Syekh Abdul Majid Zindani. Janggut merah Putuk Bila kita ni. Support dah Putuk Bila. Apa tengok janggut dia ingat ke Syekh Majid. Syekh Majid janggut merah gitu. Baik-baik. Nampak baik-baik dah Putuk Bila. Tu dia baru kena. Lapuk muda. Syekh Majid janggut merah. Dia naik kereta tu 5 buah tu serupa. Kalau kereta dia tu 5 buah serupa, tak tahu dia naik ke mana. Sebab nama dia ni ada di dalam warrant Interpol. Ada negara-negara yang hak lindung dia. Dulu duduk di Saudi start, lepas habis duduk di Saudi, dia pun mari duduk di apa orang panggil, mari duduk di Turki lah. Syekh ramai duduk di Turki. Hebat Syekh Majid. Dia sendiri adalah orang yang terlibat dengan perjuangan di Afghanistan. Di Afghanistan dulu. Dia tahu lagu mana. Selok belok orang Yamen ni memang reti. Memang pandai. Dia memang tahu. Adik akak nak cari mana orang Arab. Bawa kereta tolak. Orang sini panggil kereta tolak. Dah kereta hak buat seming tu kan. Tolak seming. Buh barang-barang baju dia tu. Daripada Yamen pergi ke Saudi. Nak pergi buat haji. Jalan kaki. Sampai di satu kampung.
Ada hijau gapo-gapo tu, hijau start. Lepas tu boleh pitih sambung pula jalan. Semata-mata nak pergi haji. Bawa badui. Dan benda tu ada lah. Berlaku di Yaman. Mungkin negara dia dekat ke? Yaman dengan Saudi. Dia susah. Syekh Majid, dia buka universiti. Hak daftar masuk, daftar sing nama pun ada. Hak nak main nak dengar saja pun boleh. Dia panggil mustami', dia kata, main-main dengar saja. Nak dengar kelas berapa? Syekh mana mengajar? Masuk dengar. Cuba pocik lah. Bahasa nak pergi dengar di jamiah, di universiti. Bahasa nak pergi dengar. Nak gigi, siapa mengajar doktor mana kau masuk kelas, dia ada ruang ikhlas dah untuk puak-puak dengar saja. Hak rajin sikit tu, pagi-pagi masuk kelas dulu. Siapa waktu tengah hari sikit, bawa taksi. Hak rajin sikit kadang-kadang. Hak dengar tu lebih aling lagi daripada hak masuk kelas, hak daftar sing nama. Ramah, bukan sikit. Oh, peluang ilmu tu banyak. Muka orang susah. Orang bukan masuk universiti belakang. Ada dia buat sistem lagu tu. Oh, kalau jamiah kita wakaf buat lagu ni comel ni. Siapa-siapa nak masuk ngaji, mari. Tapi ngaji bahas peringkat tinggi lah kalau hadis tu. Tapi ada orang nak pergi ngaji hadis. Dia nak pergi ngaji masuk universiti, pitih tak ada. Muka dia miskin. Pergi dengar saja. Tapi dia boleh jadi alim. Jadi alim-alim sungguh, bukan alim main-main, bukan alim ngomimpi supaya dia metu dah. Alim sungguh. Qadhi Imrani, ambo pernah ngaji Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid dengan Ibnu Majah, dengan Qadhi Imrani, Syekh Muhammad Ismail Imrani. Mati dah, Allah maghfir lahu. Mufti Yaman. Dia ni keturunan orang alim, keturunan orang hebat, keturunan orang alim. Ada gapo dia CJ gapo? Dia ngaji talaqi betul. Tapi anak murid dia tu, Masya Allah, la haula wa quwwata illa billah. Profesor hadis pun ada ngaji dengan dia. Alim. Sebab sistem ngaji dia tu, cara ngaji tu buat jadi alim. Cara ngaji kita ni buat orang ada CJ. Mula faham kata? Buat orang ada CJ. Kadang-kadang CJ tinggi, tapi nak khidmat ke masyarakat tak boleh. Jadi CJ tinggi, tapi khidmat masyarakat tak ada. Ada orang tak ada CJ pun, tapi boleh khidmat ke masyarakat. Kita kalau ada ilmu banyak, CJ tinggi sekali pun, tapi masyarakat tak boleh ambil manfaat pada diri kita, buat gapo kita pergi ngaji jauh-jauh? Baik kita buat kebun durian, kita jual durian. Gapo dia bakti pada masyarakat? Bukan kata nak suruh ngajar belaka, tak ada. Kerana manusia ni Tuhan begitu, ada hak boleh ngajar saja, ada hak boleh khidmat. Ada hak boleh ngajar Quran. Tapi khidmat pada masyarakat tu kena ada. Sebab kita orang ngaji, Allah Ta'ala sebutlah Quran apa dia? Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Kita semua tak lagi perai belaka, tak boleh. Kena ada orang yang ngaji agama. Sebab kalau pergi perai mati syahid belaka, agama ni mati. Siapa nak mengajar? Kena ada orang yang ngaji ilmu ni, kena ada. Ngaji mana? Tak kira lah luar negara, timur tengah ke mana ke. Orang tanya lepas ngaji dia mana buat gapo? Tak kena jawab dah, Quran jawab dah. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Klik kapung royak ke orang kapung. Hak ni halal, hak ni haram. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Hak ni sunnah, hak ni bid'ah. Bukan klik orang kapung turut orang kapung. Kalau klik orang kapung, turut orang kapung, baik tak suruh ngaji, budak kapung, buat bodoh kau buat gapo kau nego mu kaya. Boleh nyakit lah. Hamba tak boleh sedap, hamba kena turut lah. Katanya hambat demo. Pasal dia lah dakwah nak kena hambat kau orang. Demo nak dakwah, demo nak makan sedap. Hei, payah. Sungguh, bukan senang. Orang kita kecek ni ada berahi, ada orang tak berahi. Ada kakak? Ambo kalau ambo baca belakang komen dalam live ni pasal sakit hati. Komen ambo dah. Apa dah? Bapak Wahabi tu. Mari pula dah, dia kata. Macam-macam. Kita kadang-kadang baca, tu apalah dia tahu hidayah. Dia dak molek-molek lah kita jayo ke dia. Nah, mohon maaf kata kamu tu maaf belaka. Maaf belaka. Tapi hak sekat aku mengajar aku tak maaf. Kita mungkin. Mana kata kita sekat kita mengajar,
tanpa dia tak boleh bukti bahawa kita salah dalam ngajar, kita panggil akhirat esok. Lagu mana? Panggil akhirat. Aku tak boleh ngajar tu. Orang nak panggil tapi aku tak boleh ngajar. Apa buat dia ni? Aku heret lah muka mu esok akhirat. Gogah lah. Mau sama mati, aku mati, mau mati juga. Biar mau mati dulu, aku mati ke dia sikit. Nampak Tuhan tanya ke dia. Kalau Tuhan tanya, mau royak aku lah. Kalau boleh royak tak? Kalau aku mana pakcik dia? Tak ada payah. Kita hidup atas muka dunia tak sebi orang kata. Tak sebi balas dengan orang. Kita tak balas dengan orang, orang balas dengan kita. Orang gila tu tak ada balas dengan orang. Dia tu. Dia duduk nyanyi lagu Hindustan. Tudung sesa menoga. Dia nyanyi sorang-sorang dia. Nasib baik atas sejik. Kalau tengah pada aku nyanyi dah ni. Dia nyanyi sorang dia duk bawa teng. Ada orang nak balas dengan dia. Bapa tak ada orang nak balas. Duk lalu serambut menata orang gila duduk mai tengah jalan. Tak ada pasal-pasal duk kata kau gila. Nombor tahu dah dia gila. Kamu kata apa? Dia tak ada balas orang tu. Cuma dia lalu kat tepi jalan sikit. Dia ni aku tepuh ni kan. Nak marah ke apa ke dia? Muka dia gila. Tak ada kena marah muka dia gila. Orang gila ni dia kena kira orang gila juga baru jadi. Dia kena buat kira orang gila juga baru jadi. Supaya cerita orang gila. Dia akan biasa dengar cerita orang gila. Dia ada 3 orang gila ni. Gila belakang 3-3 ni. Dia gila belakang 3-3. Dia pun duk tengok nengung dia. Nengung atau bomo duk ajar dia. Reti dah dia. Reti tak gila mana dah lah. Bomo kata boleh jadi lepas dah. Ni nampak tak gila dah ni. Bomo panggil lah teh. Nak teh gila ke tak? Dia pun tulis lah pitu sa ya wak dia apa di papai putih wak pitu sa. Lepas tu wak kuci pitu kan? Pak bomo kata, dia buka pitu. Dia lukis pitu wak suruh gila buka. Dua orang ni kat pesah nak buka. Hak seorang ni duduk nengung. Tengok. Bomo kata hak dua ni gila lagi. Dia tak lepas lagi. Hak seorang ni lagu mana hak seorang ni? Bomo kata, apa nak kita buka pitu? Dia kata gila dua tu kuci duk gambar dia kata. Kuci duk ke dia. Rupanya dia paling gila sekali kuci duk ke dia. Ya orang gila. Bukan hadis tu dah cerita. Allah orang gila baki orang gila juga. Cerita lagi orang gila terkejut bangun ni. Terkejut taki air. Taki air Malaysia kau dia tinggi deh. Nak terkejut. Bomba ni hak bahagia polis keselamatan ni kata, jangan terkejut. Dia kata kalau cik naik, hangpa terkejut. Polis pun takut. Dia bawa kelih. Ada seorang pok cik orang kapur kata, cik tak jadi dia cik kena cari orang gila juga baru jadi. Carilah orang gila. Duk tepi jalan serah duk retek. Cuma pergi kelih katanya polis tu. Saimu nak terjun kaki air. Dia pun tengok polis kata tak ada payah dia kata. Beli pisang nyoko dia kata. Pisang nyoko orang nyoko tu kan. Pak lambai boyo tu kan. Beli tu. Polis kata kok mana dia ni? Orang duk terkejut kaki air. Suruh beli pisang nyoko. Dia kata cik tak sedek kecek banyak pergi beli dia kata. Dia royak ke polis. Polis pergi melok kira orang gila ni. Anu gila juga nak terjun bangunan tu. Terjun tak air. Dia pergi beli, dia buka pisau cukur, dia buat gini. Dia kata, turun. Kalau mu tak turun, aku tebal tak air dengan pisau jelek. Kenapa? Pisau jelek satu nak tebal tak air. Hak gila datang pun kelih kata, tak boleh dia ada gila suruh ni tebal apa kerah aku. Turun molek-molek. Tu dia. Gila wak kira sama gila. Boleh. Bismillah. Dia akak sekalian. Balik pada cerita kita. Sebenarnya kita hidup bermasyarakat ni bermula daripada dalam kampung kita. Bermula daripada keluarga kita sendiri. Kalau kita ada fikir benda hak hamba sebut tadi bahawa orang lain itu boleh jadi pahala bagi kita, tak jadi nak jahat kat orang. Tak jadi. Hak ni Islam duk mari sebut innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, bukan ikhwan.
Ikhwan ni makna kata saudara saja. Ikhwah, saudara sedaging. Siapa dia? Orang mukmin. Kalau mana-mana orang mukmin hak tak berasa bahawa kita ni saudara sedaging, tidak sempurna iman dia. Balik pada tadilah, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Situ duduk dia. Dalam Quran berlambak-lambak ayat. Nak suruh kita bina kesatuan di antara kita, jangan pecah belah. Baik. Ujian turun. Allahumma ja'al sayyiban nafi'. Adik akak sekalian, cuba dia akak fikir. Kita nak suruh adik akak fikir. Kalau kita royak innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin ini bersaudara. Mari hadis pula orang mukmin ini ibarat satu bangunan, satu tubuh. Orang mukmin ini ibarat satu tubuh, sakit sakit berlaku. Bapa yang agama boleh kata gitu tapi kita tak berasa lagu tu. Cuba kita fikir sekali. Bapa agama mari kata sakit berlaku tapi kita tak berasa sakit apabila orang mukmin disakiti. Kita kata dah pula. Dia cari pasal siapa dia suruh. Kok dia gilah. Kita tak ada berasa bahawa kesakitan yang dia tanggung tu adalah kita. Paling kurang kita tak nak tolong, pitih pun kita tak ada, gapo pun kita tak ada, tolong doa kepada orang mukmin. Tengok Nabi sebutlah hadis gapo di antara doa mustajab apabila kita doa kepada sahabat kita dalam keadaan sahabat kita tak tahu kita doa ke dia. Tak doa ya lah kalau kita doa ke orang baru mustajab. Lah kata amat doa dah demo, tak payah ya. Insya-Allah kita kata sama-sama doa. Setakat tu je. Royak apa? Tak kena royak dah. Siapa tahap lagu tu Nabi bina. Nabi bina supaya kita ni siap ke orang dah berasa kita ni saudara, hidup saudara sedaging, muka kita ni bakal manusia belaka. Mari pada tu ada. Kalau kita ni manusia belaka, ada beriman ada kafir, saudara daripada sudut manusia. So lagi hak saudara paling kuat dia panggil saudara seakidah. Lepas tu kalau ada orang kecek, dia kata kalau nak suruh saudara molek tak usah duk sebut barang-barang hak khilaf, dia kata. Baru kita boleh duduk sekali. Ada orang kecek lagu tu. Demo duk royak lagu ni jadi orang balah masyarakat, jadi balah ni. Dia kata lagu tu. Pak kita jawab lagu mana kat aku? Royak ke dia demo kena bezo. Barang khilaf dengan barang bid'ah tak serupa. Khilaf sama ada dalil. Bid'ah demo tak ada dalil, kawin ada dalil. Apa-apa kawin tak ada dalil juga kawin. Betul demo ada dalil tapi demo salah guna dalil. Orang panggil kiyah tak kena gaya. Gak rumah kita ni adik kakak. Ya dahulu kiyah lagi daripada dalil. Yalah ke tak? Lepas tu Rasulullah boleh makan. Sebab kiyah. Kalau mau kecek bak ni sakit hati belaka ni. Kiri kanan tak kita kan? Rasulullah tak apa. Orang week kita ambil Masalah lah ni yawi ke tak demo? Nak tanya. Lo ni yawi ke tak demo? Tidak bui muka jawatan boleh ke dia dah. Yawi kat mana ke demo? Masa dia nak pada jawatan tu je. Lepas tu dalam sistem milih, sistem pilihan raya ni, siapa dia jadi hakim? Rakyat jadi hakim. Sistem demokrasi adalah rakyat menjadi hakim. Mana kata ketua yang kita latih tu, kita adalah tuan dia. Dia adalah hamba kita. Kajian ni hamba bagi rakyat dalam sistem demokrasi. Boleh faham kan ni? Bila dia kita nak buat keputusan siapa jadi pemimpin, orang panggil kita ni hakim. Bila kita hakim, adik kakak, bila naik mahkamah, kalau pitih kepada hakim berubah keputusan, tidak rasuah orang panggil. Apa tu? Nak kiyah ke mana kita kata boleh? Lagi boleh jawab depan tu. Amak nak royak bagai benar. Sebab orang kita ni ambil kiyah letak depan tak kena gaya. Dalil duk tunging belakang tak sebakar. Dalil Nabi tunjuk dah cara zikir lagu mana, nak zikir lagu mana. Nabi tunjuk jelas-jelas dah. Tak boleh. Zikir ni ada banyak pesing. Ini kata ada Allah saja.
Ada hak la ilaha illallah, ada hu wa mak lembu. Itu kan? Hak tu hak tinggi mana, hak tu darjat tinggi, paling tinggi sekali kak hu saja. Ada la ilaha illallah ke apa tak ada. Kena kalau aku tu berlawan dengan hadis Nabi. Muka hadis Nabi duk sebut afdalul dzikr la ilaha illallah. Seafdal zikir la ilaha illallah. Pak Nabi sebut zikir-zikir hak lain lagi. Apa tak baca hak Nabi duk ambil hak demo apa? Hak ni pucuk balah ni. Pucuk balah kerana apabila ada benda benar demo tak sikut bagi benar. Kau nak ikut bagi benar. Hak duduk situ. Supaya balah dengan Yahudi juga zaman Nabi. Apa Yahudi jadi marah ke Nabi berdoa lalu? Siapa royak dia ni anak Tuhan saya? Nahnu abnaullah wa ahibba'u, kami ni anak-anak Tuhan saya. Kami ni bangsa yang mulia, padahal dia dihina oleh Allah Taala sehina-hina. Dia duk berasa gagah dia ada kitab Taurat. Dia duk tunggu Nabi hak bernama Ahmad. Dia kata kawin tak tunggu Nabi bernama Muhammad. Kawin tunggu Nabi nama Ahmad. Sampai hari ni tak ada Nabi nama Ahmad. Tetapi Ahmad itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap nak cari hak Ahmad, bukan Muhammad. Tengok dia pula. Bagi benar dekat depan dia. Dia kena agama yang Nabi bawa ni supaya alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali apa Nabi Muhammad ini agama Islam ni sebagaimana dia kena anak-anak mereka sendiri. Kena anak sendiri. Pok mana tak kena anak aja. Oh berat benar kalau pok tak kena anak. Pok tak kena anak ni bahasa nyanyuk, tak kena anak. Pok ni kena anak belako. Anak kita tahu belako perangai dia lagu mana, dia berhimakai gapo, dia nak marah lagu mana, dia kita kenal muka anak kita. Begitulah Yahudi kenal Nabi Muhammad SAW dan syariat agama Islam. Bapa dia lawan juga kerana baghyam bainahum, kerana kedengkian dan hasad ada pada tubuh dia. Siapakah hari ni pun lagu tu? Makna kata kita boleh buat kesimpulan dah ustaz, innamal mu'min ikhwah, mukmin bersaudara belaka. Apa boleh jadi pecah-pecah kerana ada kepentingan peribadi, bukan kepentingan tu duduk dalam kepentingan agama. Tu pecah dia. Kalau orang nak bawa barang peribadi dia, memang tidak ada tak ada kesatuan akan berlaku. Sebab masing-masing mempunyai kehendak diri masing-masing. Tak serupa pula tu. Ambo nak lagu ni, adik kakak nak lagu tu, nak lagu ni, orang ni nak lagu ni. Hak mana hak boleh jadi kita bersatu? Sebab hak bersatu ni iaitu kerana kita ikut saja. Itu kehendak Allah dan Rasul. Yalah kan? Mana kata ikut kehendak Allah dan Rasul? Ikut kehendak Allah. Tauhid pun ikut Allah Taala, gapo syariat. Dan syariat ni Allah Taala mari ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan main-main punya ajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup lengkap. Wak gapo lagi perlu kepada tambahan-tambahan lain. Ada akak dia kasih oleh Allah. Oleh kerana tu masyarakat terbinanya masyarakat ni apabila kita duk ajar ilmu semua. Dan ilmu hak kita ajar bagi betul, insya-Allah walaupun payah. Walaupun susah, kita tak nafi susah. Kita hak mari sambung hari ni kita sambung kerja orang lepas dah. Kita jangan kata orang lepas buat tu tak molek belaka, dak ada benda yang buat hak molek. Kita mari sambung hak dia. Soalannya kita sambung tu kita nak pergi ke mana? Nak pergi pada kepentingan peribadi kita ke kepentingan orang ramai? Mestilah dahulu kepentingan orang ramai. Kerana orang ramai tu adalah supaya kita juga. Sebab kita tu akan masuk dalam orang ramai. Kita ni orang ramai, kita sorang kita. Tapi bila kita masuk dalam kelompok, kita jadi orang ramai. Lagu mana orang kita suka orang buat kepada kita, begitulah kita kena buat pada orang. Islam dia ajar bagi lagu tu. Lagu mana kita suka rakyat, orang suka, kita suka orang rakyat kita, gitu kita kena rakyat orang. Lagu mana kita suka orang kecek molek dengan kita, gitulah kita kena kecek molek dengan orang. Agama mari dia ajar bagi lagu. Akhirnya adik akak sebelum mau tutup, kita hidup pada zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah. Gapo makna fitnah ni? Orang kita faham fitnah ni kan, dia mau kata kita, dia mau tuduh kita tu fitnah. Dak, fitnah mana ujian yang begitu berat. Ujian begitu besar kita hidup ni. Umat Islam ramai.
Ramai berdoa. Tapi macam buih di lautan. Karena kita ada nyakit dalam tubuh kita, kita kena berubah. Orang alim nyakit cara orang alim, orang jahil nyakit cara orang jahil, orang nego nyakit cara orang nego. Nyakit ni Nabi Muhammad mari basuh belaka. Mari basuh belaka. Mana kata kita hidup akhir zaman ni, Nabi buat satu gambar kita al-laili muzlim. Ibarat malam hok gelap gelita. Kita malam hok gelap gelita ni tak ada cahaya pelita nak jalan tak boleh. Mudah jatuh dari lokal, kau jatuh dari lubang, kau sepak tunggu, kau pijak duri, kau tak ada pelita. Berhati-hati benar di akhir zaman. Nabi pun buat gambaran kepada kita nak suruh kita faham lagi. Seorang lelaki tu Nabi kata pagi dia berimeh, petang dia kapir, petang kapir, pagi berimeh. Apa kata? Maknanya hidup masyarakat akhir zaman ni orang panggil akidah tu boleh cabut bila-bila masuk. Yang berlaku zaman kita ni. Orang cabut akidah tu tanpa rasa malu. Nak ikut siapa boleh berlaku. Mari budaya mana boleh berlaku, ikut berlaku. Ikut berlaku, mari masalah Eropah ikut Eropah, mari barat ikut barat, mari timur ikut boleh berlaku. Dan Nabi sebut lagi, mereka sanggup jual agama mereka untuk keuntungan dunia yang sedikit. Jual agama kerana nak kaya atas muka dunia. Makna gabah tak jaga syariat, syariat tolak tepi. Hukum kata lagu ni tak sepakar kerana nak dunia yang sedikit. Berlakulah di zaman kita sebagaimana krisis masalah masyarakat yang menimpa pada hari ini. Masalah pemudanya, masalah orang tak sengajinya, masalah orang tak ada dalam masjidnya. Allahu Akbar. Besarnya ujian Tuhan beri kepada kita. Kita sebagai orang mukmin, Nabi kita ajar untuk kita doa. Allah Nabi daripada zaman dia lagi Nabi ajar dah doa. Allahumma na'udzubika min adab jahannam wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Semua tu fitnah, fitnah hidup, fitnah mati dan fitnah dajjal. Nabi baca sebelum daripada salam. Nabi ajar kepada kita. Lepas Nabi kata lepas pada tu, mu baca doa gapo. Boleh kita minta syarat dengan bahasa Arab. Kita minta lepas pada sebelum daripada kita wisalah tu. Lepas pada kita baca at-tahiyyah selawat ke Nabi, gapo Nabi baca Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal. Nabi ajar doa tu pada kita. Pada masa Nabi hidup tu Nabi ajar dah kerana betapa dahsyatnya fitnah dunia pada hari ini. Bagaimana bersebut semua adik kakak sini yang tak tahulah. Tapi kalau di Malaysia kak, Allahu Akbar, berat keadaan tu berat. Allahu Akbar. Kalau kita kelih kak, kalau orang jantan nikah dua, gagal lah Facebook, marah. Tapi kalau tok lelaki zina, bini tak marah mana? Molek zina pula pada nikah sambil dan marah orang tina ni, kayak lagu ni, marah-marah pergi, moga pakai betul. Tak gitu kan? Oh. Marah. Kalau tok lelaki ni berigak dengan orang lain tu berzina, tak marah mana? Marah sikit. Oh, kalau berigak nikah lain tu gak kiamat dunia. Habis segala poyuk, segala gelah, segala pinggir makuk, habis terbai belaka. Seolah-olah bagai zina tu halal bagi orang. Tak berasa keji, tak berasa jejek dengan zina. Kalau orang cerah dia. Cerah dia cerah nak orang nak mengurus bini dia. Dia nak nikah nak cerah apa? Tidak semua cerah ni bagi boleh selesai masalah. Dan tidak semua orang bercerah ni bagi hina. Dah. Kadang-kadang cerah ni selesai masalah. Sebab tu ada cerah satu, tolak dua, tolak tiga. Sebab dah selesai masalah. Tolak satu. Dia tolak satu tu dah selesai masalah. Boleh rujuk mula. Tapi kalau 3 kali dah cerah, bermakna orang tu ada masalah, tak boleh duduk sekali. Pelik apa mungkin ada sahabat cerah juga. Zaid bin Harisah, Zainab binti Jahshin. Dua ni Nabi buat kira cerah malam-malam.
Tak ada pelik. Wah kita ni kalau ceram ni kalau Allahnya cerah lah bini dia. Comel gitu mau bini dia ceram. Bukan tu lelaki mu ceramung. Dah lah ke dah? Kita balik pada asal kita ngaji tadi. Nah, falyakul khairan aw liyasmut. Atuh mana ayat tu kita balik pada tadi. Falyakul khairan, bercakap benda molek ataupun diam. Dan Nabi sebut lagi, sebaik-baik mukmin khair, sebaik-baik mukmin ia tidak ada kena mengena, tidak ambil benda yang tak ada kena mengena dengan dia. Dia tu lelaki dia ikut dia. Kalau dia makan puluk kat Allah, zah mu tengok. Allah, tu lelaki dia panduk, bini dia tinggi boleh buat galah boleh buat kait motor kata. Cara bini orang tu lelaki panduk. Tengok tu lelaki dia tu hit lah, bukan hitam saja, hit naik lelaki hidung. Hitam sungguh dah. Sadu pula tu hit lah. Weh, nyoken ni dia kata no dia kata hitam lah kata. Ya, tak pandai lah kata apa bini dia tu jangok. Tak pandai kata lelaki dia ikut dia lah, muka dia minat hitam. Kalau ke mana? Ikut dia lah. Tak ada kena mengena dengan kita. Pitih nikah pun dia bayar, ada kena mengena dengan kita? Tak ada. Nabi kata sebaik mukmin orang tak cara benda tak ada kena mengena dengan dia. Mana kita tu mukmin tak baik kalau kita kecek lagu tu. Nak ayat apa ni? Sebab tu benda ni benda penyakit dalam masyarakat. Nabi sebut lagi al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu, orang Islam akan terselamat dengan Islam yang lain kalau dia jaga dua perkara. Lisanihi wa yadihi. Lidah dia ada tangan dia. Lidah ni kecek pe kita. Tangan ni kuasa kita. Kalau sama-sama ada kuasa, jaga kuasa, ada gapo? Kapung kita amai damai. Ada akak besar kuasa ni kalau untuk menetuk ngulu kau nayuk oleh kapung tu tak besar. Orang dia boleh buat gapo, dia ada polis dia sendiri, ada senjata sendiri dah. Malaysia tak ada. Kalau untuk ngulu Malaysia, dia sing bore ya. Bore nak bantu kak gacok. Baik. Masalah kat mai royak ketuk ngulu gitu ya. Dia tak boleh tak ada pegawai keselamatan dia gapo tak ada. Kalau menteri baru ada. Kalau dia peringkat menteri baru dia ada, polis hak jaga dia. Kalau wakil rakyat tak ada lagi. Dia kena gaji sendiri pegawai keselamatan dia, wakil rakyat biasa ni. Tak ada lagi. Sini ni tok meneh, tok gapo ada orang dia sendiri. Boleh pakai pedih, boleh gapo. Makna kata kalau dia nak buat Islam dalam kampung dia tu tak ada orang nak marah. Aku kecek lagu ni mau aku tok meneh pula ni. Mana kata kalau tok meneh mikir agama, tok imam mikir agama, tok imam cakap mari orang mari masjid lagu mana? Tok meneh cakap jaga kampung. Tak ada gapo boleh buat Islam dah. Kodah kita. Kodah hak boleh buat. Tapi kalau kata cara berlaku, sejik tak penuh pun tak ada cara mana. Alhamdulillah lama mari sejik ni cuci. Cuci molek kan. Oh, lama ni mari sejik bahi raung lu tengok. Kalau tak cicak banyak nanti. Aku dah lah kuliah lah. Amo kayak petai lagi sejik. Nak bagi kita gapo kita tak secara. Nombor satu speka biar sedap. Alhamdulillah hari ni speka sedap. Kalau tak sedap aku cabut lah. Tunggu nak ya. Muka kita mengajar hari-hari. Kita nak kena hadap bagi lagu ni. Dia mau mengajar, dia mau wispeka hak tarik suara kita. Pada sekali ceramah, esok tak ada ceramah. Dah. Pak kita sehari kadang-kadang 2-3 program. Kalau kena program hilang suara nak ambil suara mana? Tubuh besar ni pun minyak parok. Ni minyak ni parok dia dah. Mujur cukup molek minyak air ni. Alhamdulillah dah. Amo behi air gan ni atas akak air manis kadang-kadang. Air god tu air god ni manis. Tak tahu nak minum mana so. Akak wah kayu nak pula. Masa mana aku nak makan wah kayu nak ceramah nak makan lagi. Pah ni lah tak duduk wah kayu situ tu. Dah. Gitu ya mudah ya. Tapi masjid kalau kita duk royak sunnah tapi masjid tanah cemar. Sedangkan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu separuh daripada iman. Dan Allah Ta'ala suruh jaga kebersihan. Kabar-kabar kita pergi jambe tu cemar jambe, pak ikut kecik hasunnah mutasok kecik awak habis liu. Harap kata kelas. Nah, kena mai bersyarah pak jambe dulu nombor satu.
Betul ke tak ada kakak? Sebab situ orang nak tengoknya situ. Situ comel ke tak comel? Mujur kita tak pergi Jamil lagi. Kita bagi ceramah dulu dah. Tapi dapat bersih comel, abuk pun tak ada. Kalau kita pergi setengah masjid tu gak habuk gak. Supaya maya pada pasir dah. Tujuk dekat pasir berderah. Dah. Pakai sapu muka, kata sapu muka tak boleh, bukan sapu muka baca, sapu muka pasir penuh ni. Tidak baca gapo dah. Nampak kan ni? Ada masjid lagu tu. Cuba kita ambil orang panggil kita ni ahli jawatan kuasa masjid belaka pok kita. Walaupun jawatan kuasa masjid tu orang pilih dah, tu email orang pilih, tu khatib orang pilih dah. Tapi kita ni belaka. Moga ni rumah tu masjid ni hak tu hak Allah. Tak ada orang boleh sekak siapa-siapa nak mari semaya di masjid. Kalau kita sekak orang mari semaya di masjid ni tak boleh. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Tak ada orang lebih zalim melainkan orang hak sekak. Sekak orang daripada mari masjid, kecuali dia mari masjid tu buat kucah lainlah. Buat cemar masjid kau, mari kecek barang-barang tak betul kau, tu lain cerita. Tapi untuk orang buat ibadah peribadi dia, untuk baca Quran, untuk zikir dia, iktikaf gapo, apa boleh buat? Silakan. Tapi kena jaga. Barang-barang masjid kena jaga. Bukan hak kita. Kalau masing-masing orang fikir pakat jaga masjid lagu ni, tak ada sapah masjid gapo, tak ada sebab apa? Masjid ni hak kita tolong sapuh demo. Nampak tak cicak sini, tolong sapuh. Nampak gapo cemar, tolong sapuh. Moga hak kita belaka. Ni kadang-kadang sapuh lalu. Dia kata hak bersih kawasan dia buat gapo boleh gaji saja Jangan. Dan orang dia beri amanah, dia beri tugas jaga masjid, kena jaga sungguh-sungguh. Jaga sungguh-sungguh. Allah ampun pergi masjid mana itu sekali. Comel benar masjid dia. Jadual orang panggil, jadual orang band ni. Tok Bilal dia tu band lah, Tok Bilal dia tu deh. Tapi ramai 2 3 4 orang, budak-budak saja job band. Budak-budak ramai apa nampak ni. Band kali sore. Bila lagi nak test suara? Band ni tak nanti kau sedap suara derah. Lah kalau pergi Yaman suka dengan orang Yaman band. Allahu Akbar. Orang Yaman band sungguh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Terabes saya tengok ramai kedok yang mari. Nampak kan ni? Jangan jadi sponsor cerita tu. Dia nak pergi minta anak tu email. Tu email suruh bel. Dia muka kaki lobby, tak aja bel kali hapu. Suara sedap, ada suara. Tak ada suara apa-apa, muka biasa duduk dikir. Lagi minta anak tu email dia pakai molek. Dia bel lagi tu buka kat. Tiup speaker. Tok Bila kata ke mana tiup syarat sohbel kata. Moga dia dengar Tok Bila tiup semua. Dia tiup, dia ingat tiup tu syarat sohbel dia ingat. Yang petak lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tok Bila kata boleh kira. Tak kira apa-apa, moga dia jod ikir. Serok gitu baru dikir kan. Sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nuh ya kapu mari. Tak senyap apa bel aku tu. Moga ya kapu tu besok hayat dah soleh. Tu bila kapu tu. Dengar suara tu ga pada sejik. Ya pun sambung lah. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Hu akbar juga. Pesek tu iman ni hari masuk peta. Kejut tak besok dengar orang bel aku ni. Asyhadu an la ilaha illallah akbar juga je bahaya. Allah ya. Tu pun bukan hadis juga, tu cerita saja ya. Hamba kena ya dia akak bukan hadis, tak ada kakak ya aku hadis semata. Munga mulut tu guru ni pakai orang hadis belaka kan. Tu bukan, tu cerita saja obat ngatu. Kesimpulannya adik kakak, kita samalah bina masyarakat kita. Balas sikit sebanyak tu kita maaf lah. Ya maaf kau orang ni adalah benda yang paling payah dalam kehidupan kita. Sebab dia ada setan nak bagi orang balas ni dia ada. Idfa' billati hiya ahsan. Kamu kena tolak orang buat jahat pada kamu dengan ahsan. Bukan hasan saja, ahsan. Dengan sebaik-baiknya.
fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tuhan akan jadikan mu dengan orang hak mu balah tu supaya tak pernah balah dia. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Payah mula lagu ni Tuhan kata, kecuali kau sabar boleh buat. Mana kata sabarlah mujarak yang paling besar sekali. Obat yang paling mujarak paling besar sekali kehidupan kita bila kita nak memaafkan orang lain. Ayat akhirnya wa imma yanzaghannaka minasyaitan. Amun nak tengah nak baik molek-molek itu setan mari. Amun tak ingat mula dia buat apa kamu. Amun tak ingat mula setan mari perangat semula. Sama ada setan tu hak mari bisik di telinga ataupun setan tu hak pakai piah molek. Aku panggil setan manusia. Boleh nampak kan ni? Fasta'id billah. Mu kena kata auzubillah. Kita kena jaga hak tu sekar aku nak balah ke auzubillah. Aku nak balah ke auzubillah. Sebab manusia ni dia akan ada perasaan lagu tu. Perasaan nak marah tu ada. Nak buai nak marah dia tak boleh. Sebab tu Nabi ajar kita kawal marah. Kena kawal marah ni. Macam kalau kamu marah diri, mu kena duduk. Kalau tak duduk, mu menerak, mu baring. Kalau tak boleh juga agak mu ambil semaya. Atau mu semaya 2 rakaat. InsyaAllah kita ikut Nabi ni tak jadi nak marah. Orang Jepun dia kaji, buat kaji. Apa nak marah kena duduk. Darah kita ni bila kita diri dengan duduk ni dia beza. Berbeza darah kita. Apabila kita berdiri, darah kita cepat. Tanya bomo di hospital. Kalau kita test darah dalam keadaan duduk gini lah. Cokoh lagu ni kita test darah kita. Bacaan dia tinggi. Tapi kalau kita tidur, bacaan dia rendah. Ambo tahu muka ambo hospital ni rumah kedua ambo. Kakak hospital. Kalau kita duduk cokoh kan, mau mari pesak tinggi ustaz dia kata, "Acu terah duduk." Duduk. Netam. Kita pun duduk netam. Ni baru jalan dia kata. Sebab kalau kita diri, dia tak cek pesak darah kita kalau kita diri. Kalau duduk kita tinggi juga apa, dia suruh kita tidur. Sebab masa kita diri, darah kita laju molek. Dan marah ni, adik aku perasa orang marah ni lengo dia merah, muka dia merah. Nabi kata mu duduk. Kalau mu diri mu duduk. Kata leh juga, hamu menetek. Kalau kita ikut marah kita tu, boleh nyakit. Bini kita contoh, bini kita kata kita kan, pasal nak marah. Kita duduk mata. Naik motor pergi ke darah bujai. Tak osa. Wah, nak bemak nak marah hari ni. Tersekejap banyak hari ni, tersekejap banyak. Aku balas bini aku. Sabarlah bemak. Kita pun reda, tak marah lah. Namun kau dia duduk abai. Duduk rumah kau, sama. Abai pun tak panggil. Dah, lepas tu duduk kata kita pula. Pasal nak marah lah. Hilang nak marah. Bila high-tech. Jangan minta high-tech panas pasal nak marah. Boleh faham kan ni? Mu ais jauh. Ada orang kata minum air batu sakit orak. Tak tahu, hadis tak ada tu. Air batu sakit orak bomo lah kata minum air batu sakit orak boleh jadi juga. Tapi kalau kita minum air ni biasa ni air sejuk ni minum masa kita nak marah tu, rasa tenang sikit hati kita, duduk start. Rasa lah kita tanam orak ambil semaya. Muka marah-marah ni setan juga. Hilang nak marah. Mana kata Nabi suruh kita kawal nak marah. Bukan kata tak boleh marah langsung. Kalau tak marah langsung, tak panggil orang, batal ketah. Tak marah, buat apa senyum. Tak mau. Bukan orang tu. Golai tu dah ni. Nak marah ni memang nak marah. Tapi biarlah marah tu kerana Allah Ta'ala. Marah perkara-perkara yang mungkar kerana Allah Ta'ala. Hak tu pada hak dia. Ada batasnya dia hak perlu kita jaga. Jadi mudah-mudahan dia berkati Allah. Kita berhenti sekat itulah untuk malam ni. Kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Adik-kakak dikasihi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Minta maaf banyaklah apa sahaja yang bukan tak betul kau adik aku hak molek tu ambil lah. Hak tak molek tu sipel lah, buai jauh-jauh insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.